Sifat ni suku-suku dah. Bukanlah sifat ni sekali dah. Jadi benda tu tidak sekutu dan tidak bersyarikat, dia kata. Tiada kita ketahui kaifiatnya. Jadi antara zat dengan sifat ni dari segi ilmu kita boleh rayak lah sebagai rayak tadi. Maknanya sifat ni wajib dia melazimi dia zat. Barulah nyata sifat tu. Kalau dia tidak berdiri di zat, maka sifat ni tidak akan nyata, tidak akan boleh dikelih, tidak akan boleh dipahal lah. Okay. Soal. Bermula sifat itu satu syai' ke atau dua syai' ke dengan zat? Beri kami hukumnya. Dia kata sifat-sifat ni ada banyak ke? Ya? Berbanding dengan zat tu. Ada dua ke di zat? Atau ada di zat, satu di makhluk ke? Maknanya ada bagi dua gitu ke? Dia kata. Dah cuba rayak, dia kata. Jawab. Bermula sifat itu tiada boleh dikatakan satu syai'. Sifat-sifat ni bukan makhluk. Dengan zat. Bukanlah sifat ni makhluk yang menupai di zat dah. Tetapi sifat-sifat ni bagi zat. Mana nak menunjukkan zat tu dah. Dan tiada boleh dikatakan dua syai' dengan zat. Tak boleh kata zat sifat jadi ada dua. Tak boleh kata gitu juga. Ataupun tak boleh kata sifat tu ada di Tuhan dan ada di makhluk. Jadi tak boleh kata juga, dia kata. Tiada kita ketahui akan kafiatnya. Kita tak tahu lagu mana kesusunan dia atau keadaan dia ataupun kelakuan dia. Habis. Soal. Dan apa porok antara zat sifat? Dia lagu mana nak rayak? Beza, ada porok ni beza lah. Antara zat dengan sifat nak kata guan. Jawab. Ada pun perbezaan zat dengan sifat itu, iaitu zat itu dirinya. Mana zat-zat ni diri Tuhan. Dan ada pun sifat itu kelakuannya atau hal Tuhan. Inilah perbezaannya. Terus lagi soal. Dan apa sebab 20 sifat itu dibahagikan kepada 4 bahagi? Iaitu sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Apa hukumnya? Jawab. Ada pun 20 sifat itu dibahagi kepada 4 bahagi kerana 20 sifat itu 4 bangsa. Pertama bangsa wujud, kedua bangsa Adam, ketiga bangsa hal dan keempat bangsa i'tibar. Jadi sifat sifat nafsiyah ni sifat dibangsa ke wujud. Wujud mana nak raya ada. Zat Tuhan ni ada. Kedua salbiyah. Salbiyah ni maknanya barang yang tidak ada di diri Tuhan. Nak raya barang tak ada. Misalnya kita kata wujud lepas wujud tadi tidak. Idan ni nak tengok di diri Tuhan tu tak ada, tapi maklum ilmu saja. Dan kidan ni juga nak royaknya hak tak ada pada diri Tuhannya baru. Dua nak royak. Begitu juga baka, kekal. Kekal Tuhan ni nak royaknya pertamanya nak royaknya kekal ni tak ada hak berubah di diri Tuhan tu, dia tidak punah, tidak lenyap, tidak mati diri Tuhan. Lah gitu. Nak royak lah gitu. Dan baka-baka ni
maknanya dia tidak berubah. Daripada dulu sampai lah ni, Tuhan tu begitulah. Tidak kata berubah sebab kita daripada muda ke tua, kita ada berubah. Daripada sesok kepada kaya, ada berubah. Tuhan tak ada. Tuhan ni bakal kekal. Ya? Lagu tu. Kemudian yang ketiga, bangsa hal. Bangsa hal ni sifat ma'ani. Apa dia kata bangsa hal? Sebab sifat ma'ani ni nak royak sifat Tuhan yang bahasa wujudiyah. Bahasa ada, dia nyata di makhluk. Tapi tidak duduk di makhluk. Dia nyonya nyata. Dia kepak bangsa iktibar. Jadi ada sifat ma'ani tadi nak royak diri Tuhan. Nak menunjukkan diri Tuhan tu. Sebagai contohnya, kalau sifat ilmu. Nak menunjukkan Tuhan tu aliman. Maha mengetahui diri Tuhan. Zat Tuhan itulah yang mengetahui. Lagi tu. Bukan sifat tu yang mengetahui. Diri Tuhan tu yang mengetahui. Sebab tu dipanggil aliman. Lagi tu. Soal. Dan mana bangsa wujud? Dan mana bangsa Adam? Dan mana bangsa hal? Dan mana bangsa iktibar? Jawab, ada pun bangsa wujud itu. Ada pun bangsa wujud itu. Sifat ma'ani. Kerana sifat ma'ani itu mewujud pada zihin dan pada kharij. Ada pun sifat ma'ani, sifat yang nyata, yang dipanggil sifat wujudiyah tu. Kenapa? Kerana sifat tu mewujud pada zihin, mewujud pada hak tak nampak. Zihin ni pada tak nampak lah, gaib pun dia wujud, dan kharij hak nyata pun dia wujud. Yang makna nyata pada makhluk lah. Ada pun bangsa Adam, itu sifat salbiah. Sifat salbiah ni, bangsa Adam, bangsa tak ada. Keadaannya sifat salbiah itu, tiada wujud pada zihin, dan tiada wujud pada kharij. Pada zihin pun tak ada, pada kharij pun tak ada. Hanyalah kita, untuk kita faham je. Diri Tuhan telah gitu. Ada pun bangsa hal itu sifat nafsiyah. Kerana sifat nafsiyah itu kelakuan mewujud. Jadi hak bangsa hal tu nak rayaknya hak ada. Kelakuan mewujud, kelakuan ada. Tu sifat nafsiyahnya. Jadi kelakuan ada. Ada tu. Ada tu ada diri Tuhan. Ada zat tu. Ada pun dibangsakan iktibar itu kepada sifat ma'nawiyah. Kerana sifat ma'nawiyah itu nama bagi zat. Dibilangkan sifat seperti zat itu bernama hayyan yang hidup. Kerana berdiri sifat hayat pada diri Tuhan itu. Kepada zat Tuhan itu. Inilah arti dikeranakan dengan suatu kerana adanya. Jadi soal, ada pun 20 sifat itu, wallahu a'lam. Satu lah dulu. Jadi mari kita buka kepada persoalan lah.